Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita mampu meneruskan kita punya kelas pendidikan syariah Islamiah online hari yang ke-7. Okay, Alhamdulillah kita sudah masuk 1 minggu lah bagi kelas PSI online. Alhamdulillah. Okay, so hari ini hari pertama kita masuk usul fiqh, kemudian kita masuk minggu kedua ayat hukum, minggu ketiga hadis hukum dan minggu keempat akidah. So hari ni kita kembali balik kepada usul fiqh insya-Allah. Okey, so tema usul fiqh ada beberapa bab. Okey, dalam silibus kita ada 7, 1 2 3 4 5 6 7. Ini kita sentuh hari pertama, hari kedua. Okey. Dan tambahan sikit dalam bab usul fiqh, saya letak sejarah perundangan Islam, kita ada 2 bab. Okey. Dalam tingkatan 5 lah. Okey, menjadikan 7 tambah 2 9 bab semuanya insya-Allah. Okey. So ini kita masuk dalil-dalil hukum syarak. Okey, so tingkatan 4 usul fiqh bab yang ke-8 kalau dalam buku teks iaitu dalil-dalil hukum syarak bahagian 1. Okey, saya pecahkan bab yang ke-8 ni kepada 2 bahagian, bahagian 1 dan bahagian 2. Okey, so dalam bahagian 1 ni kita kena faham pengertian dalil, apakah maksud dalil dan bahagian dalil tu ada berapa jenis. Yang kedua, Al-Quran. Apa maksud Al-Quran? Apa prinsip Al-Quran dan apa autoriti Al-Quran? Dan kita juga kena tahu As-Sunnah, apa maksudnya, bahagian-bahagian As-Sunnah, autoriti As-Sunnah dan juga fungsi Al-Sunnah itu sendiri. Okey, 3 benda ni kita kuasai. InsyaAllah bab ke-8 bahagian pertama ni kita sudah memahamilah. InsyaAllah. Okey, kita ulang kaji sikit. Dalam hari pertama kita berkenalan dengan usul fiqh. Kita mengatakan usul fiqh adalah ilmu tentang kaedah-kaedah. Kaedah apa? Kaedah untuk mengistinbat, iaitu mengeluarkan hukum-hukum syarak. Ini kita dah cover dalam hari kedua kan. Apa maksud hukum syarak? Iaitu wajib, haram, makruh, sunat dan seumpamanya lah. Okey, so kaedah untuk keluarkan hukum syarak, tapi dan hukum ni berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Okey, seperti solat, puasa, zakat dan seumpamanya. Dan hukum ni dikeluarkan daripada mana? Diambil daripada mana? Diambil daripada dalil-dalil tafsili. Okay, so hari ni kita akan berbahas tentang dalil-dalil tafsili. Apakah maksud dalil itu sendiri? Okay, insyaAllah. Okay, so dalil-dalil hukum syarak. Apa maksud dalil? Dalil ialah sumber atau tempat pengambilan hukum syarak. Okay, apa maksud sumber atau tempat pengambilan? Okay, katakanlah kita makan apa ni? Wow, kan ikan steam, kan ikan siakap steam. So kita boleh tanyakan, ikan siakap steam yang kita makan ni asal daripada mana? Okay, apa sumber dia? Daripada mana tempat ia diambil? So kita katakan ikan ni diambil daripada laut. Maka laut ni kita panggil dalil. Dalil kepada ikan ini adalah laut. Okey. Contoh yang kedua. Okey, apa ni? Jus mango, ke mango juice. Okay, so kita tanya daripada mana sumber mango juice ni ataupun tempat diambilnya mango ni. Kita katakan dia punya dalil ataupun sumber dia adalah daripada pokok mango tu sendirilah, pokok mangga tu sendiri. Okay, so ini adalah dalil, ini adalah hukum syarak kan. So proses daripada laut kepada ikan, proses membuat ikan tu kita panggil dia istinbat, proses mengistinbat, mengeluarkan. Okay, maka katakanlah ini solat. Solat tu wajib, apa dalil dia, apa sumber dia? Daripada Al-Quran. Wa aqimus solah. Okey, bagaimana hukum wajib tu keluar? Itu panggil proses menwajibkan, itu panggil proses mengistinbat. Kan? Kita panggil itu adalah proses. Okey. So dalil, proses mengistinbatkan hukum, dan hukum syarak tu sendiri. 3 benda ni adalah dalam ilmu usul fiqh. Dalil, proses istinbat hukum dan juga hukum syarak. Ketiga-tiga elemen ini dalam bab ataupun dalam tema usul fiqh. Okey, insya-Allah. Okey, sumber. Okey, so dalil tu ada 2. Yang pertama dalil-dalil yang disepakati dan yang kedua dalil-dalil yang tidak disepakati. Disepakati apa maksudnya? Disepakati oleh ulama. Ulama setuju bahawa dalil itu memang diguna pakai dalam menentukan hukum syarak, dalam menentukan wajib, haram, makruh dan seumpamanya. Adapun dalil yang tidak disepakati adalah dalil-dalil yang ulama ada yang kata boleh pakai dalil ini, ada yang kata dalil ini tidak boleh dipakai. Okey.
So hari ni kita akan masuk dalil-dalil yang disepakati dahulu. Dalil-dalil yang disepakati. Ada berapa jenis? Yang pertama Al-Quran. Ini kita dah tahu kan. Yang kedua As-Sunnah. Yang ketiga Al-Ijma' dan yang keempat Al-Qiyas. Okey, ini semua kita dah belajar lah. Cuma ulang kaji insya-Allah. So kita masuk dahulu untuk bahagian pertama kita masuk Al-Quran dan As-Sunnah sahaja. Nanti bahagian kedua kita masuk Al-Ijma' Al-Qiyas insya-Allah. So Al-Quran dulu. Okey, Al-Quran, apakah dimaksudkan dengan Al-Quran? Al-Quran itu kitabullah, kitab Allah, buku daripada Allah. Okey, Allah yang lafazkannya, dia bukannya daripada manusia. Okey, dan kitab Allah ini diturunkan ke atas Nabi Muhammad. Okey, dia bukannya diturunkan kepada Nabi Ibrahim, bukannya kepada Nabi Musa. Kalau Nabi Musa Taurat. Okey, kalau Nabi Isa Bible ataupun apa dipanggil? Allahu Akbar, tak datang. Okey. Jadi kitab Allah ni, Al-Quran kitab Allah ada banyak, ada Bible, ada Taurat dan seumpamanya. Tapi Al-Quran diturunkan ke atas Nabi Muhammad. Okey, sahaja. Dalam bahasa Arab, okey, kalau dalam bahasa Melayu tu tak dipanggil Al-Quran lah, dia dipanggil terjemahan Al-Quran. Al-Quran tu mesti dalam bahasa Arab. Okey, dan mempunyai mukjizat. Mukjizat ni maksudnya dia tidak boleh ditiru oleh orang lain. Okay, kalau dia tu boleh ditiru, maka kita tidak panggil dia sebagai Al-Quran. Okay, boleh di copy paste tu, maka bukan Al-Quran lah. Al-Quran ni mukjizat yang memang hebat sangat sampai tidak mampu untuk ditiru oleh orang lain. Dan membacanya dikira ibadah. Okay, membaca tu dikira ibadah. Okay, so keluarlah daripada hadis Nabi. Hadis Nabi kalau kita baca memang daripada Allah juga, memang dalam bahasa Arab, kan mukjizat juga, tapi kalau baca hadis tak dapat pahala seperti mana dapat pahala ketika mana membaca Al-Quran. Dan disampaikannya kepada generasi kemudian secara mutawatir. Okey, maksudnya daripada Nabi kepada Muhammad, kepada sahabat daripada sahabat kepada at-tabi'in, daripada at-tabi'in kepada tabi'in, daripada tabi'in kepada generasi kemudian melalui secara mutawatir. Mutawatir ni maksud dia apa? Maksud dia punya sampai kepada generasi akan datang tu dalam keadaan tak boleh tipu. Memang confirm itu adalah betul dan ramai sangat yang membaca Al-Quran dan mustahil ramai yang tu boleh buat Al-Quran yang palsu. Okey, sebab ramai sangat mutawatir, ramai sangat yang sampaikan kepada generasi kemudian. Okey, mutawatir Okey. Sekarang kita tengok prinsip Al-Quran. Okay, Al-Quran tu prinsip utama dia adalah untuk kemaslahatan ataupun untuk kebaikan hidup manusia. Okay, kalau Al-Quran ataupun yang kita baca tu tidak memberi kebaikan ataupun kemaslahatan dalam hidup manusia, dia tak lengkap dia punya prinsip kehidupan. Prinsip Al-Quran. Al-Quran tu mesti bila kita baca dia bagi kebaikan kepada hidup manusia secara keseluruhan. Manusia tak kira lah itu Muslim ataupun bukan Muslim, dia bagi kebaikan. Okay, Okey, sama ada melalui syura ataupun prinsip keadilan, pembelaan kepada golongan lemah, larangan mencuri, hak individu. Okey, semua ni adalah contoh prinsip yang ada dalam Al-Quran, di mana prinsip itu last sekali memberi kebaikan untuk hidup manusia. Walaupun kadang-kadang kita kata kenapa perlu jujur kan. Contoh prinsip Al-Quran tu kata kita kena jujur, tak boleh menipu. Sebab itu memberi kebaikan kepada hidup manusia. Kita tak boleh fikir hanya untuk diri kita sahaja, tapi kena fikir untuk semua orang, untuk ramai. Okey, contohlah. Maksudnya Al-Quran mestilah memberi kebaikan hidup manusia itu sendiri. Okey. Dan hukum-hukum dalam Al-Quran. Okey, dan hukum-hukum dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tu, apa yang dibincangkan? Yang pertama dia ada pasal i'tiqad ataupun akidah. Yang kedua pasal akhlak. Dan yang ketiga hukum-hukum amali. Hukum amali macam hubungan sesama manusia lah. Kalau i'tiqad hubungan kita dengan Allah, akhlak hukum kita dengan diri kita sendirilah, kejujuran kita, kecantikan kita, kan, keikhlasan kita dan seumpamanya. Hukum-hukum amali ni adalah kita dengan manusia. Contohnya dalam bab jenayah, dalam bab perkahwinan dan seumpamanya lah. Okay, so Al-Quran tu membahaskan ketiga-tiga benda ni lah. Dan ketiga benda ni last kali ni membawa kepada prinsip utama Al-Quran, iaitu memberi kebaikan ataupun kemaslahatan untuk manusia. Okey. Okey, so authority Al-Quran. Apa maksud authority? Authority ni maksud dia
kita katakan bahawa Al-Quran ini adalah sumber utama hukum. Okay, kalau kita katakan solat tu wajib, apa dia punya sumber dia, apa dia punya dalil dia, iaitu Al-Quran. Al-Quran Allah kata wa aqimus solah sebagai contoh. Maka autoriti ni adalah dia seperti macam mana kita nak katakan, kenapa kita perlu beriman kepada Al-Quran, kenapa kita perlu yakin bahawa Al-Quran adalah sumber rujukan kita. Kalau kita tak jadikan Al-Quran sebagai rujukan, boleh tak? So autoriti ni adalah kuasa Al-Quran, di mana Al-Quran mempunyai kuasa untuk menentukan hukum. Okay. Seperti yang kita katakan dalam keluarga, autoriti yang paling besar adalah ayah. Ayah tu mempunyai autoriti, kuasa untuk menentukan rumah tangga dia macam mana. So dalam hukum syarak, autoriti yang paling besar, paling utama adalah Al-Quran, kuasa yang paling besar yang menentukan wajib, haram, makruh, harus dan seumpamanya. Okay. So autoriti. Dan yang menentukan Al-Quran sebagai yang paling berkuasa adalah kerana ia adalah satu-satunya kitab yang tidak mampu ditiru atau ditandingi. Okay, seperti mana Allah mengatakan, Kul la in ijtama'atil ins wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Okay, katakanlah jikalau berkumpul manusia dan jin kan untuk membawakan satu benda yang sama dengan Al-Quran ni, la ya'tuna bimithlihi, kan, mereka tidak akan mampu membawa perkara yang sama, nak copy paste tak mampu, kan, walau kana ba'dhum li ba'din zahir, walaupun mereka saling bekerjasama. So ini nak menyatakan, kalaulah kitab Al-Quran yang paling hebat ni, kenapa paling hebat? Kerana tidak ada yang mampu untuk menandinginya, dan Al-Quran ni tidak boleh dijadikan sumber. Yang paling hebat ni pun tak mampu dijadikan sumber rujukan, maka di mana lagi kita nak dapatkan sumber hukum kehidupan kita? So mesti kena ada satu kitab rujukan yang paling hebat, dan tidak ada lagi yang lebih hebat daripada Al-Quran. Maka itulah panggil autoriti Al-Quran yang paling kuasa dalam kita punya kehidupan. Kalau tak, masing-masing akan mengeluarkan fatwa mengikut hawa nafsu, kan, masing-masing kata haram. Sebab apa haram? Sebab ikut aku lah, kan, aku nak haram. Bila kena selera dia halal, bila tak kena selera dia jadi haram. Okay? So untuk mengelakkan hawa nafsu leluasa, maka kita kena ada satu sumber rujukan yang kukuh, yang enteng, insyaAllah. Okay, settle kita punya Al-Quran, perbahasan tentang Al-Quran. Okay, yang pertama. Yang kedua, As-Sunnah. Okay, As-Sunnah maksud dia apa dia? Percakapan. Okay, percakapan apa dia? Ataupun perbuatan ni, cakap dengan mulut, perbuatan dengan tingkah laku lah, tangan, gerak, kaki, perbuatan semua tu. Atau pengakuan Rasulullah, kan, Nabi sendiri mengaku betul atau salah Rasulullah SAW terhadap kenyataan atau tindakan orang lain. Macam Nabi tengok sahabat tu, okay, Nabi kata okay, ni betul. Okay, Nabi tengok sahabat tu buat benda salah, Nabi sebut salah. Ataupun Nabi melalui perbuatan Nabi tarik orang tu, kan, supaya jangan buat macam tu. Okay. So percakapan Rasulullah kita panggil sunnah qauliyah. Perbuatan Rasulullah kita panggil sunnah fi'liyah, perbuatan fi'al. Dan pengakuan Rasulullah ni kita panggil dia sebagai sunnah takwiriyah. Okay, maksud dia apa dia? Maksudnya kita ada tiga jenis sunnah Nabi. Sunnah qauliyah, percakapan, sunnah fi'liyah, perbuatan, sunnah takwiriyah, pengakuan. Ada tiga jenis sunnah Nabi. Okay. Contoh sunnah qauliyah, Nabi kata semua amalan berdasarkan niat. Innamal a'malu binniyat. Qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Okay. Nabi sebut, kan, itu adalah sunnah qauliyah. Contoh sunnah fi'liyah, Nabi tunjuk cara nak solat, kan, Nabi kata ikutlah aku macam mana aku nak solat. So sahabat tengok Nabi solat, maka sahabat ikut, dan kita pun hari ni ikut. Yang kita buat solat tu mengikut apa yang Nabi tunjuk. Okay. Sunnah takriyah, contohnya Nabi diam bila sahabat makan daging dhab. Kan, ada satu peristiwa di mana sahabat makan makan daging dhab, kan, Nabi diam saja, Nabi tengok dan tak kata halal, tak kata haram, dan Nabi membiarkan. Bila Nabi membiarkan, maksudnya benda tu dibolehkanlah, diharuskan. Okay, kalaulah benda tu haram, nescaya Nabi dah tegah, Nabi dah melarang, Nabi dah tegur, kan, perbuatan sahabat. So bila Nabi diam, maksudnya benda tu dibolehkan, diharuskan. Okay, so kita ada tiga jenis sunnah ataupun hadis.
Okey, autoriti sunnah. Di mana kuasa al-sunnah? Siapa yang memberi kuasa al-sunnah menjadi dalil rujukan dalam hukum syarak? Ini ditegaskan oleh Al-Quran sendiri. Al-Quran itu sebagai yang paling berkuasa, dan yang paling berkuasa itu memberi kuasa kepada as-sunnah pula. Di mana Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah ia bercakap, itu Nabi bercakap anil hawa, menggunakan hawa nafsu. Nabi ni bila cakap, dia tidak berdasarkan nafsu, hawa nafsu. In huwa illa, sesungguhnya dia ni tidaklah bercakap melainkan wahyun yuha, wahyu yang diberi, diwahyukan kepadanya. Maksudnya setiap apa yang Nabi cakap tu kan, Al-Quran sebut bahawa semua yang dikatakan atau yang dibuat oleh Nabi semuanya daripada Allah. Itu semuanya wahyu. Bukannya Nabi pandai-pandai cakap. Bukannya daripada hawa nafsu dia. Okey. So daripada sini Allah nak menerangkan, menjelaskan bahawa sunnah Nabi itu sebenarnya daripada Allah. Kan? Al-Quran daripada Allah, itu ada authority, kuasa yang paling besar. Dan Al-Quran memberi kuasa ni, authority kepada Nabi pula, bahawa sunnah Nabi ataupun hadis Nabi adalah berkuasa juga dalam menentukan hukum-hukum syarak. Okey. Dan yang last sekali dalam bab sunnah, fungsi sunnah. Apa fungsi dia? Yang pertama, menguatkan hukum-hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Okey. Banyak dalam hukum dalam Al-Quran sudah menyatakan tentang hukum-hukumnya. Contohnya contohnya solat kan. Allah suruh solat dalam Al-Quran, waqimus solah. Dalam hadis, dalam sunnah, Nabi tegaskan lagi kan bahawa yang membedakan antara orang Islam dengan kafir adalah solat. Siapa yang tinggal solat, dia menjurus kepada kekafiran. Okey. So dalam Al-Quran dah sebut wajibnya solat. Kemudian dalam sunnah pula Nabi sebut sekali lagi untuk tegaskan lagi hukum solat itu memang confirm wajib fardu ain. Wajib dia lakukan. Sampaikan kalau tak buat boleh jatuh kafir. Okey. Fungsi yang kedua sunnah, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang kurang jelas maksudnya. Okey, kadang-kadang kita membaca Al-Quran, kita tak jelas dia punya maksudnya, apa yang cuba nak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya summalatus adun yawma idzin anin na'in. Kemudian kamu akan ditanyakan tentang nikmat yang diberikan kepada kamu. So Nabi menjelaskan apa yang dimaksudkan nikmat kan, bahawa nikmat ni bukan hanya yang bukan setakat yang besar-besar, yang even yang kecil-kecil pun. Contohnya yang Nabi kata kurma kering, kurma basah, kurma bertangkai, semuanya akan ditanya oleh Allah kan, daripada mana ia datang, ke mana ia pergi. Kan, so kurma yang kering yang tidak dipandang kan juga akan ditanyakan. So nikmat tu yang akan disoal di akhirat nanti, semua nikmat yang kita dapat sama ada besar kecil akan ditanya oleh Allah SWT. Itu contohlah ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan lafaz-lafaz dalam Al-Quran yang kurang jelas maksudnya. Banyak lagi lah insya-Allah. Yang ketiga, menasahkan hukum Al-Quran. Okey, bab nasah nanti kita akan belajar kemudian lah. Okey. Dan yang keempat, memperincikan ayat-ayat Al-Quran yang ringkas. Okey, memperincikan, mendetailkan. Contohnya Allah mengatakan wa aqimus solah, dan tunaikanlah solat. Nak solat macam mana? Kan Al-Quran tidak menjelaskan kita perlu qiyam, kita perlu baca Al-Fatihah, kita perlu rakaat, kita perlu sujud, kita perlu duduk di antara dua sujud. Benda tu tidak diincikan, tidak dijelaskan secara perinci dalam Al-Quran. Tapi Nabi yang memperincikan cara solat tu macam mana. Okey? Insya-Allah. Okey. Itu saja bab sunnah kita. Okey. So alhamdulillah kita sudah sentuh dua benda hari ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk ijma' al-qiyas, kita akan masuk dalam bahagian kedua akan datang. Okey, kalau tak faham boleh ulang. Kalau tak faham juga boleh bertanya. Okey, boleh message, boleh PM insya-Allah. Okey, wallahu alam. So alhamdulillah kita sudah settle dalil-dalil hukum syarak bahagian pertama. Kita kena pastikan, korang kena pastikan faham apa maksud dalil. Apa bahagiannya? Ada dua, dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati. Al-Quran maksudnya prinsip Al-Quran apa dia? Iaitu tentang tadi kan kemaslahatan untuk manusia. Authority Al-Quran. Sunnah apa maksudnya? Bahagian ada tiga, authority sunnah dan fungsinya. Okey, wallahu alam. Itu saja. Insya-Allah kita bertemu lagi pada kelas akan datang untuk bahagian yang kedua. Peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.